بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di hari ini, yang hari yang mulia, yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk hadir pada pagi ini untuk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Pada hari yang mulia ini, pada 17 Ramadan. Naam. Pada hari yang mulia ini yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada proper seperti tarikh kita ini 17 Ramadan adalah beberapa perkara yang terjadi di zaman dahulu, di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adalah di antaranya nuzul Al-Quran, bermuraan nuzul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran Al-Karim atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada qul bermulaan adalah pada daripada 17 Ramadan. Al-Quran dan juga Al-Quran Al-Karim adalah turun dalam selama 23 tahun. Selama 23 tahun Al-Quran turunkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal-Quran Al-Karim nazala fi lailatin mubarakah. Al-Quran Al-Karim turunkan di satu malam yang mulia, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam. Al-Quran ini turunkan pada malam Lailatul Qadr. Tentang nuzul Al-Quran ini di dalam malam Lailatul Qadr, apa maksud adalah pada turunkan di malam Lailatul Qadr? Kalau kita tadi dengar, Al-Quran turun dalam masa 23 atas baginda Nabi Muhammad SAW, turun dalam masa 23 tahun. Naam. Bagaimana turunkan di malam satu malam, kemudian kita kata baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jawapan untuk bab ini adalah Al-Quran turunkan ila sama'i dunia, turunkan pada langit dunia, itu adalah di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun nazala munajjaman ala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian turunkan sebahagian kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Al-Quran Al-Karim la yata'arad qawluhu ta'ala, maksudnya tidak ada pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata turun firman turun Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, dan juga Al-Quran ini kita tahu turun selama dakwah Nabi Muhammad SAW daripada umur 40 tahun. Mula pada tabligh adalah pada yuaddi risalah, maksudnya sampaikan apa yang dapat pada Allah Subhanahu wa taala. Selama 23 tahun Al-Quran ini turun atas baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah nazal ala Nabi alaihi salatu wasalam, turunkan atas baginda Nabi Muhammad SAW secara bahagian-bahagian selama 23 tahun. Alhamdulillah, kita ini sekarang 17 Ramadan. Dan orang kata in ashar bashar. Yani kalau Ramadan sudah 10 hari pertama sudah selesai, yang akan datang selepasnya macam rasa lagi laju daripada yang sebelumnya. Fanahnu, maka kami semua adalah jaga masa-masa yang baki daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah syahrul khair wal rahmah wal ibadah fihi بأجور كثيرة ليست كأجور التي قبل رمضان. Maksud pahala di ibadah di bulan Ramadan, pahalanya lagi banyak daripada bulan-bulan sebelum ni ataupun selepas Ramadan. Ramadan ini adalah ibadah dalamnya lebih baik, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah.
Maknanya lebih baik ibadah di dalamnya adalah sekarang malam Lailatul Qadar yang kita tahu pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW adalah jaga pada malam Lailatul Qadar di apa di 10 yang terakhir dan juga apa pada malam al-layali al-fardiyah, maksudnya malam-malam 21, 23, 25 wahakadha. Seperti itu. Maka kita jagalah untuk diri kita adalah di masa bulan Ramadan ini, pada masa yang akan datang insya-Allah, untuk jaga untuk apa? Untuk membangunkan ibadah dan salat dan qiyamul lail dan juga tahajud insya-Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang rasa, alah, saya ni sudah, ya Allah, semoga Allah ampunkan untuk saya. Saya ni dah banyak pada bulan Ramadan, tak jaga sangat lah. Kita dah nak habis Ramadan, macam mana ni? Ha, sudah dapat perasaan macam tu, itu maknanya sudah langkah yang pertama yang terbaik. Maksud untuk jaga diri, untuk berterusan untuk jaga tentang baki daripada bulan Ramadan. Sebab al-a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan adalah tengok pada habisannya bagaimana. Ramadan al-an sayantahi. Ramadan lagi sikit akan habis. Jadi bagaimana hal kita dengan Ramadan? Ramadan akan datang lagi. Tapi kita adakah ada lagi? Allahu a'lam. Maka kita ushalah untuk ibadah dengan cara yang terbaik, buat yang terbaik pada bulan yang mulia ini. Usaha untuk jaga pada hari-hari yang akan datang. Usaha untuk nak jaga pada masa kita di hari-hari yang akan datang. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Niat. Niat dari sekarang, niat, ya Allah, saya nak jaga pada masa-masa yang akan datang ini. Saya akan usaha lagi banyak ibadah. Saya akan usaha untuk lagi jaga pada muamalat saya dengan orang. Saya akan usaha untuk membantu orang, tolong orang dan sebagainya. Jadi kita insya-Allah nu'jar ala niyah. Kita dapatlah pahala mengikut pada niat kita. Sudah niat, tengok pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah niat, subhanallah, sudah dapat pahala. Bagaimana kalau sudah lakukan, dapat 10 kali ganda kepada 700. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini adalah pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau itu juga di bulan Ramadan? Kita niat itu cakap tentang hadis ini umum, selain pada Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Al-ujur mudha'afah, pahala lagi banyak insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahalah insya-Allah untuk niat buat amalan yang baik di bulan yang mulia ini biiznillah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan rasa masa sudah lepas. Boleh ke saya nak khatam lagi Quran? Saya sudah sampai berapa juzuk ni? Lagi banyak ni. Boleh ke saya nak khatam? Kamu usaha. Usaha, buat, baca je. Al-barakah min Allah, datang berkat itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tiba-tiba duduk baca, Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkat pada masa boleh baca banyak, lagi banyak dan sebagainya. Naam, orang yang dia sudah hafiz Al-Quran ataupun orang yang bacaan dia sudah lancar dan dia muqassir ma'al Quran dan dia adalah taqsir, maksudnya tidak menjaga tentang bab ini, berhati-hatilah. Berhati-hatilah tentang bab ini. Kamu sudah boleh baca lancar Al-Quran, boleh baca satu juzuk setengah jam ataupun mungkin ada yang kurang lagi pada setengah jam, ada yang mungkin 40 minit boleh selesai satu juzuk. Jadi kita masa di kita 24 jam ini tak boleh ke bagi sekarang kita ada lagi lebih kurang berapa hari? Katalah 10 hari program kita buat jadual untuk 10 hari terakhir. Tak boleh ke pada masa 24 jam setiap hari tu bagi 3 jam untuk Al-Quran, untuk baca setiap malam 3 juzuk, setiap malam 3 juzuk, untuk khatam di 10 yang terakhir? Bukan mustahil, ya. Bukan mustahil. Cuba mula dari sekarang. Mula dari sekarang supaya apabila sampai 10 yang terakhir, siapa yang tak mula ataupun siapa yang bacaan dia lambat ataupun siapa yang dia macam rasa lagi baki banyak, masih lagi ada masa untuk kamu nak khatam Quran. Masih lagi ada masa. Orang yang sudah bacaan dia lemah sangat ataupun dia tidak mampu untuk nak baca, bolehlah kongsi dengan keluarga. Buatlah sama-sama sekurang-kurangnya supaya kita dapatlah fadilat khatam Al-Quran, dapat doa mustajab di malam yang mulia juga. Mudah-mudahan doa kita akan ada pada malam malam yang mulia, malam Lailatul Qadr. Naam. Bagaimana kalau orang subhanallah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dia doa di malam Lailatul Qadr dan Allah Subhanahu wa taala terimakan doanya. Ya Allah, rupanya daripada pada amalan, rupanya daripada pahala dia akan dapat di masa itu. Maka usaha.
Bukanlah maksud pada perkataan saya tadi adalah jaga malam, seperti mana dalam hadis adalah jaga malam Lailatul Qadar pada layali al-fardiyah, maknanya 21, 23, 25, maknanya ke, kalau 22, 24 itu tak payah ibadat. Bukan, 10 terakhir itu adalah semua kena jaga. Setiap malam pada 10 terakhir itu kamu jagalah betul-betul untuk ibadah. Jaga tentang bab ini. Wahai suami, jagalah untuk kejutkan isteri, untuk solat sebelum subuh itu memang dah bangun untuk sahur, tak mustahil, tak susah lah untuk nak sama-sama solat. Al-ibadah indama takun ibadah apabila adalah di antara keluarga buat sama-sama, anak dengan anak dengan suami, isteri dengan anak, apabila dia buat sama-sama ibadah itu laha ta'am ghairul tabi'i, adalah rasa lain daripada rasa yang biasa, ada rasa lagi sedap. Ada rasa lagi, subhanallah, orang akan rasa lebih adalah tentang niat, tentang khusyuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia akan apabila dia doa, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Bila doa, ya Allah jadikan saya orang yang menjaga solat saya dan ibadat saya, dan juga pada zuriat-zuriatku, anak-anak saya, apabila anak semua ada dan dia doa, amin. Apabila isteri pun doa, amin. Bagaimana itu ibadah? Ibadah itu adalah akan kita dapat, insya-Allah, mudah-mudahan biiznillah subhanahu wa taala, kita dapatlah saham untuk akhirat untuk kita pada malam-malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Maka kita usaha, nasihat untuk diri saya orang yang pertama dan juga kepada kamu semua yang hadir dengan saya, usahalah untuk jaga pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Khair wal Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi adalah tentang uh, 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala izinkan pada 17 Ramadan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah berlaku juga satu perangan yang besar, yang kira perang yang bermulaan menang orang Islam untuk apabila melawan dengan orang musyrik, orang kafir, iaitu Ma'rakah Badr ataupun Ghazwa Badr. Perang Badr itu adalah berlaku juga pada 17 Ramadan, dan dia adalah adalah di antara perang yang besar di Islam, subhanallah. Dan Ghazwa Badr itu adalah dia datang pada 17 Ramadan juga. Naam. Subhanallah, dalam perang Badr itu adalah disebabnya apabila orang Islam keluar daripada kota Makkah nak pergi ke Madinah, dia tinggalkan semua benda. Maksudnya orang tu tinggalkan semua harta, tinggalkan semua yang bawa-bawa, yang benda yang dia boleh bawa. Tetapi orang musyrik itu banyak kan, pada orang musyrik adalah yang mengambilkan harta orang Islam dan sebagainya. Dan subhanallah adalah di masa itu adalah dengar di antara sebab mengumumkan adalah perang Badar itu ataupun Ghazwa Badar itu adalah datang khabar kepada Nabi Muhammad SAW, adalah satu qafilah, maksudnya adalah satu perniagaan yang jalan daripada Makkah kepada Syam, kepada negeri Syam. Yang membawanya adalah seorang itu adalah Abu Sufyan. Dia bawalah kafilah itu untuk berniaga pergi kepada Syam. Kemudian adalah apabila dengar seperti itu, Abu Sufyan, dia dengar tentang bab ini, Nabi Muhammad SAW juga apa, suruh pada orang cari tentang bab ini. Jadi apabila Abu Sufyan itu dengar seperti itu, adalah dia panggilkan pada seorang namanya Dom, kalau tidak silap. Apabila jadi seperti itu, dia suruhkan pada satu orang untuk sampaikan cerita itu kepada orang musyrik. Maksudnya sampaikan untuk bab itu adalah untuk bantukan dia. Naam, subhanallah. Dan apabila dengar seperti itu, Abu Sufyan itu dia buat apa? Dia tukarkan jalan yang biasa dia pergi, dia tukarkan jalan itu, dan orang-orang Islam itu adalah tunggukannya pada jalan balik. Apabila dia balik daripada Syam, dia membawakan perniagaan dia adalah macam-macam di dalamnya.
Kemudian Nabi SAW ajar pada orang Islam apa untuk keluarkan kepada kafilah itu. Maksudnya kepada perniagaan itu untuk mengambilkan pada bab ini. Asal itu untuk Ghazwah Badar itu awal-awal tidaklah semua yang keluar pada perang Badr itu, bukan semua keluar sebab asalnya adalah keluar bukan untuk apa untuk perang, tapi dikeluarkan untuk apa, untuk ambilkan hanya pada kafilah itu. Jadi yang menjaga kafilah itu ada berapa puluh orang saja. Bukan ramai yang bawa yang menjaga kafilah itu. Jadi tak perlulah semua orang Islam keluar. Jadi adalah juga banyak di masa itu adalah tidak keluar daripada sahabat untuk perang itu awal-awal tentang kafilah itu apabila nak ambil. Di masa adalah perang di masa itu perang Badar itu Ghazwah Badar Al-Kubra, apa yang jadi adalah yang ada pada bilangan orang Islam di masa itu adalah 313 orang. 313 pada orang ada dengannya Az-Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad adalah dengan di antaranya juga Az-Zubair bin Awam juga adalah juga pada Miqdad bin Aswad adalah di masa itu orang musyrik di perang Badar itu berapa bilangannya adalah bilangannya 950 orang dan juga adalah 100 orang Faris, 100 orang daripada orang yang memang orang yang perang, orang yang ahli perang dan sebagainya. Nah, apabila jadi perang itu subhanallah menunjukkan pada adat orang Islam bukan ramai sangat 313. Tapi orang musyrik itu tiga kali ganda boleh kata pada bilangan itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk apa? Untuk orang Islam menang di masa itu dan juga di perang Badr itu pun adalah banyak juga daripada sahabat sahabat Rasulullah SAW yang mati di masa yang mati syahid di masa itu perang Badr. Naam. Dan sekian syahid di perang Badar adalah lebih kurang adalah 14 orang juga daripada muslimin dan 6 daripada muhajirin dan 8 daripada ansar. Subhanallah. Ini juga ada yang berlaku di perang Badar. Apa yang dapat di pada perang itu adalah dapat banyak daripada harta-harta itu orang orang kafir itu maksudnya orang Islam ambil semua itu banyakkan daripada ghanimah panggil ghanimah al-harb dan dia terimakan semua itu adalah berjadi untuk orang Islam. Subhanallah, uh, perang Badr itu menunjukkan kepada tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang Islam di masa itu dia adalah indahum yaqin billah Subhanahu wa taala, kuatnya tawakkulnya, uh, kuatnya azimannya sampai adalah menengok pada bilangannya tak banyak tapi apa orang itu Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk apa, untuk menang di perang itu dan menunjukkan pada bagaimana orang Islam dia sabar dalam bab ini dalam perang itu dan dia di matanya adalah imma nasr atau syahadah, dia adalah menang ataupun mati syahid, tidak fikir pada benda yang lain seperti tidak fikir pada benda yang lain bagaimana azimah orang itu, bagaimana perasaan orang itu di masa perang Badar itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Subhanallah, bagaimana di perang Badar itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada orang Islam untuk menang sebab diikut pada asbabnya adalah azimah orang Islam itu. Bagaimana orang Islam itu adalah azimahnya kuat, bagaimana adalah orang Islam itu adalah menjaga tentang bab ini dan juga di perang Badar ini subhanallah adalah di antara syahid yang pertama yang jatuh di perang Badar itu adalah Haris bin Suraqah bin Al-Haris, adalah seorang pada sahabat, adalah seorang yang pertama yang mati syahid di masa itu. Apa yang dapat daripada perang Badar, apa yang berlaku pada perang Badar adalah yang pertama adalah orang Islam adalah eh, menang dalam perang itu dan juga eh, orang Islam juga adalah dah jadi kuat dan dia ubahkan macam keadaannya dengan orang-orang musyrik. Dia tidak samalah maksudnya tentang bab ini orang itu jadi
kasara syaukat al-musyrikin. Yani maksudnya orang itu dia orang musyrik, rasa dia hebat dan sebagainya. Apabila berlaku perang Badar itu, perasaan yang ada pada orang musyrik itu dah tidak ada. Dan subhanallah, diizinkan pada Allah Subhanahu Wa Taala di perang Badar ini yang mati daripada orang Islam adalah 14 lelaki, adalah 18 daripada Ansar dan 7 daripada Muhajirin, dan juga adalah yang mati pada orang musyrik ramai adalah 17, adalah 70, minta maaf, 70 lelaki, dan 70 diambil sebagai asrah. Dipanggil asir, diambilkan sebagai adalah tangkap daripada apa, daripada perang perang itu. Subhanallah, ini adalah yang di antara benda yang berlaku di di perang Badr. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala izinkan pada Islam di masa itu, kira perang yang bagi kekuatan kepada Islam itu disebabkan adalah mengikut pada Allahumma salli alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Di masa itu awal-awal Quraisy dia macam rasa dia dah kuat dan sebagainya, dia adalah orang semua sama-sama, tapi subhanallah, Allah Subhanahu taala hancurkan orang Quraisy itu dengan yang bilangan yang sikit daripada orang Islam. Kalau kita tengok, al-ibrah laysat fil kathrah walakin al-ibrah fi كيف العبرة في اليقين بالله سبحانه وتعالى والعزم. Maksudnya ibrah adalah bukan adalah berapa ramai yang pergi untuk perang itu, tetapi adalah bagaimana hati orang itu, bagaimana orang itu nak buat, bagaimana niat untuk orang itu untuk apa, untuk Islam. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk orang itu untuk apa, izinkan untuk orang Islam untuk menang di masa itu. Subhanallah, ini adalah di antara benda yang terjadi di 17 Ramadan juga adalah perang Badr. Kalau ikutkan pada bab ini adalah jadi perang Badr adalah di 17 Ramadan, dan juga adalah mulaan pada nuzul Al-Quran. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita di satu masa, insyaAllah kita jalankan satu kelas untuk sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambilkan semua pada ghazwa-ghazwa, maksudnya perang-perang yang berlaku dalam Islam, dan juga apa yang berlaku pada kisah sirah. Mungkin insyaAllah di masa yang akan datang kita buat satu kelas, kita terangkan benda ni, sebab di dalam ghazwa ini adalah banyak benda perkara yang berlaku, dan banyak benda yang terjadi di masa itu. Dan subhanallah, perang Badr itu adalah juga adalah pada Asra, uh, Allah bagi benda yang special kepada orang yang ahli Badr. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, adalah orang Badr itu, pada tentang orang Badr, tentang kisah adalah seorang namanya Hatib bin Abi Ta'labah, adalah seorang pada sahabat, tentang Allahumma salli alaihi sayyidina Rasulullah. Kisahnya kata tentang orang Badr, tentang bab orang Badr. Macam tu ada pada orang kata apa, i'malu ma syi'tum faqad ghufirat lakum, faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala kata tentang bab ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Bagaimana kamu tahu kemungkinan Allah Subhanahu wa taala bandar pada ahli Badr, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya. Ada seorang pada sahabat yang tentang bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala mungkin bandar pada ahli Badr, dan Allah Subhanahu wa taala kata pada orang itu, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sebenarnya Allah ampunkan kepada semua orang itu. Naam, subhanallah. Jadi orang ahli Badr adalah fadilat yang besar tentang bab ini juga, insya-Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah subhanahu wa taala izinkan untuk kita di satu hari insya-Allah kita terangkan ataupun kita cakap tentang bab ini biiznillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Uh, pada hari ini, hari yang 17, pada hari ini kita ingat, kalau boleh, pada kita semua ingatkan untuk diri saya dan kepada semua yang hadir,
InsyaAllah subhanahu wa taala, untuk kita jaga biiznillah subhanahu wa taala yang baki daripada Ramadan. Kita usaha biiznillah subhanahu wa taala untuk dapat ibadah yang sempurna biiznillah subhanahu wa taala, dan usaha untuk kita dapat biiznillah subhanahu wa taala ibadah yang terbaik. Benda ini perlu pada kita mujahadah di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, dan khususnya pada malam-malam yang kira al-layali al-fardiyah, malam 21, 23, 25, 27, 6, 29. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan adalah seorang yang mengikut ataupun ikut pada dengar pada kawan-kawan kata, malam malam Lailatul Qadar semalam, dan contoh orang itu tak dapat bangun malam malam itu, tak dapat bangun, alamak, dah lepas malam Lailatul Qadar, dia sedih dan sebagainya. Lepas tu dia yaftur an al-ibadah, maksudnya dia adalah jadi dia rendahkan ibadahnya, tak rajin sangat. Sebab apa? Sebab dia rasa malam Lailatul Qadar itu sudah lepas. Ha, Jangan adalah seperti itu berlaku pada kita. Al-mu'min, orang yang beriman, sadiq, yang seduk, betul-betul, yang jujur. Kul layla min layali Ramadan indahu hiya Lailatul Qadar. Setiap malam daripada malam Ramadan adalah malam itu malam Lailatul Qadar. Maka kita usahalah pada setiap malam untuk apa? Untuk ibadah. Usaha untuk buat yang terbaik biiznillah subhanahu wa taala. Wa tadhakkaru, dan ingatkan, بأن رمضان سيأتي بعد ذلك. رمضان akan datang lepas ni. Walakin hal nahnu sanakun fi Ramadan al-qadim. Tetapi adakah kami akan ada di bulan Ramadan yang akan datang? Fas'alullah al-afiyah. Fas'alullah al-afiyah. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan pada kita semua. Wa aksiru min qawl la ilaha illallah. Banyakkan pada ucapan la ilaha illallah. Dan juga adalah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan juga pada doa Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Naam. Banyakkan pada zikir ini di 10 terakhir ini biiznillah subhanahu wa taala. Dan afdalul zikir, yang baik pada zikir adalah juga iaitu bacaan Al-Quran yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan ini. Kita usaha untuk membanyakkan pada bacaan Al-Quran. هذا شهر القرآن. Ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Wasyahrul ladzi unzila fihi Al-Quran. Dan bulan yang turunkan badannya Al-Quran Al-Karim. Maka kita usaha insya-Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyakkan untuk kita ada khatam. Mana kamu dengar ada majlis khatam Al-Quran, usaha untuk hadir. Kamu dengar ada satu kumpulan nak khatam, pergi hadir dengannya. Ada kawan-kawan nak khatam, hadir dengannya. Ha, Usahalah untuk hadir dalam majlis khatam. Banyak-banyak, tak ada masalah. Supaya apa? Supaya kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala dapatlah biiznillah doa yang mustajab. Doa khatmul Quran, doa mustajab. Bagaimana kalau doa itu ada juga di bulan Ramadan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak kepada yang semua hadir pada hari ini. Asalnya kita, subhanallah, ni last minute kita tertib untuk kita buat kelas pada ataupun tazkirah pagi ini. Semoga insya-Allah ada manfaat pada apa yang kita kongsi dengan semua. Dan saya harap pada semua ataupun minta pada semua juga doakan untuk saya dan keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan dan selamatkan di dunia dan akhirat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan juga doakan untuk masing-masing kita, sama-sama kita doa untuk masing-masing. Doalah untuk semua orang, untuk muslimin dan muslimat. Uh, di antara doa yang mustajab adalah kita nak doa mustajab, iaitu doa li akhika fi dhahril ghaib. Doa pada saudaramu dalam dhahrul ghaib, yakni adalah dalam keadaan orang tu tak tahu kita doa untuk dia. Jadi ini adalah di antara doa yang mustajab biiznillah subhanahu wa taala. Maka kita usaha insya-Allah subhanahu wa taala untuk doa lah untuk ramai-ramai biiznillah subhanahu wa taala, khususnya pada ahli keluarga kita biiznillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Mohon maaf atas segala silap ataupun ada kurang. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita biiznillah di satu hari insya-Allah untuk kita jalankan satu kelas untuk sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, terima kasih. سلام.